Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Siapa yang reject keluar tadi? Okey, tak apa. Kita mulakan. Hari ni kita nak tengok kertas 3. Okey, kertas 3 ni teacher refer pada 2012 sebab dia lebih mudah. Okey, dan dia punya gambaran tu boleh nampak lah hampir sama dengan kertas yang kamu akan alami. Okey. So, kita tengok. Okey, yang ni kita dah tengok. Kita kena bersedia dengan ulang kaji dan latih tubi. Kita kena fokus teknik menjawab bagi setiap soalan. Maksudnya teknik penulisan yang betul. Okey, teknik penulisan yang betul tu bukan nak kata macam itulah skema jawapan yang sebenar, tak. Tapi teknik tu diberi supaya kamu tidak kehilangan markah dan kamu boleh fokus. Bila kamu dah tahu teknik tu, kamu boleh fokus pada pemahaman yang lain. Okay? So, bila nanti kamu mengalami amali, beri masa kepada diri sendiri supaya kamu dapat tenang menjawab. Okay? Kertas soalan. Okay? Item subjektif berstruktur. 3 item mengikut subjek yang didaftarkan. So, sekolah kita semua ambil 3 subjek. Okay. Masa merancang setiap soalan adalah 5 minit. Merancang maksudnya bila kamu dapat soalan, kamu mengenal pasti semua alat radas yang ada di meja kamu sama dengan kertas soalan. Dan ambil masa 40 minit untuk setiap item. Okay. So, kita tengok pada soalan 2012. Ini soalan pattern lama tapi cara menjawab tu masih boleh diguna pakai. Okey. So, yang pertama, langkah pertama mestilah membaca soalan dengan teliti. Okey. Kita menanda semua variable, semua pemboleh ubah yang terdapat pada soalan. Kemudian teknik yang kedua ialah kita ukur dan rekod di dalam kertas jawapan. Okey, ukur dan rekod. Mesti tuliskan unit. Okay? Setiap yang kamu buat tu mesti tulis unit. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah alat-alat rutin, bacaan rutin yang biasa kita guna di dalam makmal. So, kamu mesti kena tahu membaca. Kena tahu membaca alat radas ukuran. Sebenarnya kita dah belajar masa form 1 tapi masa form 1 kan main-main. Okay, form 2, form 3 pun main-main. Okay, so mercury kita ada 2 jenis. Mercury yang guna raksa warna merah atau mercury, tak ada teacher sebut. Termometer ada 2 jenis, iaitu yang guna raksa merah dan juga yang guna mercury. So, setiap senggatan tu kamu kena belajar mengiranya. Kalau senggatan dia ni ada 10, maksudnya setiap ini adalah 2. Okey, kamu juga kena pandai membaca jam randik. Picagari. Ini kita soalan vitamin C. Kita baca di sini. Okey, kita baca di sini, bukan di puncak ni. Okey, picagari selalu eksperimen apa? Vitamin C lah yang teacher ingat. Okey, ini adalah silinder penyukat. So, kena pandai baca aras meniskus tu. Pembaris biasa. Dan ini penimba elektronik. Okay. Penimba elektronik kita guna dalam ni, timbang kacang ni. Dan kita guna termometer.
Okey, kalau pemerhatian secara terus, maksudnya kita nampak terus. Kalau yang gambar pertama ni adalah larutan menjadi jernih tak sesuai perkataan. Tidak berwarna, colourless. Tidak berwarna ni kita ada guna dekat eksperimen DCPIP. Okay, eksperimen DCPIP yang mana bila DCPIP tu bila kita masukkan jus buah, warna biru DCPIP akan menjadi tidak berwarna. Dan juga warna metalina biru untuk eksperimen pencemaran air. Okey, pemerhatian secara terus juga ni. Ni adalah pengiraan gelembung udara. Okey, gelembung udara dalam eksperimen fotosintesis. Terkira gelembung udara yang dihasilkan oleh tumbuhan. Okey, pemerhatian secara terus juga adalah untuk eksperimen-eksperimen ujian makanan. Ujian makanan yang asasnya adalah ini ujian iodin. Ujian iodin untuk mengesan kanji. Okey, kalau ada kanji, warna kuning iodin akan bertukar kepada biru tua. So macam ada kanji, ujiannya jadi positif. Kalau tak ada kanji, ujiannya jadi negatif. Okey, seterusnya apa lagi yang ada dalam biologi? Lukisan mikroskop. Lukisan mikroskop, kamu perlu melukis dengan jelas. Okey, ni gambar ni tak berapa jelas ni, teacher tak check balik. So lukisan ni mestilah garisnya tidak ada shading macam ni. Okey, tak ada lorek-lorek. Jelas lukis dan label nukleus, sitoplasma, membran sel. Walaupun dalam mikroskop tu kamu nampak berlapis-lapis, tapi kamu mesti lukis satu ni sahaja. Okey, dan warnakan nukleus. Nukleus sahaja boleh dilorek. Yang titik-titik-titik ni jangan letak. Kosong. Okey, ini contoh sel bawang. Kita pernah buat masa form 1 dulu, sel bawang. So lukiskan ikut sahaja dia punya dalam bulatan kantar tersebut. Okay, so kita masuk pada soalan kita. Soalan ini adalah untuk mengenal pasti nilai tenaga dalam 3 jenis makanan. So daripada soalan, teacher kata kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Ketiga-tiga tu kena kenal pasti. Okay, kita tengok soalan sama-sama. Satu eksperimen telah dijalankan bagi mengenal pasti nilai tenaga dalam 3 jenis makanan. Makanan berbeza mengandungi jumlah tenaga yang berbeza. Apabila makanan terbakar, tenaga haba dibebaskan. Alat radas ditunjukkan untuk mengenal pasti nilai tenaga dalam 3 jenis makanan. So yang berbeza kat sini, okay, ada 3 jenis makanan. Jenis makanan di sini adalah MV. Nilai tenaga adalah RV. Sebab apa? Sebab kita nak kenal pasti apa? Kita nak mengenal pasti apa dalam eksperimen tu. So lukisan dalam soalan begini. Ini dalam keadaan sebenar. Di tahun lepas punya budak kot. Okay. So ini adalah kacang yang terbakar. Kita kena letak rapat dengan tabung didih supaya apabila kacang dibakar, tenaga yang terhasil diserap oleh air dan diukur oleh termometer. Okay, ini gambarannya sekiranya kamu kena buat.
Nanti kalau kita masuk pun, nanti kita akan buat semua eksperimen-eksperimen tu. Okay, so far ada soalan? Dalam ni tak ada lagi CV, tak jumpa lagi. Kita tengok following step. Okay, kalau di sini langkah 1 hingga langkah 6 ni ayatnya dalam bentuk pasif. Pasif maksudnya telah dibuatkan. Okay, kertas soalan kamu boleh jadi macam ni juga, cuma dalam bentuk ayat aktif, ayat arahan. Ayat aktif, ayat dalam bentuk arahan, maksudnya kamu kena follow lah langkah 1 hingga langkah 6. Maksudnya masukkan 20 ml air suling ke dalam tabung didih. Itu yang kamu buat. Record suhu awal air. Okay, kemudian kita record suhu awal air. Okay, ambil sebiji kacang gajus, kita timbang dan record dia punya jisim. Lepas tu kita bakar kacang gajus dan kita letak dia bawah tabung didih dengan plastisin ni. Kita tunggu sehingga semua kacang itu habis dibakar, tinggal abu. Lepas tu kita ukur suhu akhirnya. Kita ulang langkah menggunakan roti kering dan ikan kering. Okay. So, bila kamu dapat kertas soalan, kamu akan buat langkah-langkah ini sampai habis. Dan kamu ukur berapa suhu air kat sini. Okay. Di sini, kita ada nilai 20 ml air suling sebagai pemboleh ubah dimalarkan, CV. Okay, pemboleh ubah dimalarkan. Okay, so dia dah bagi jisim makanan untuk kacang gajus 2, roti kering 2, ikan kering 2. So bila kita dapat jadual, kat sini juga kita kena cari dia punya pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah sampel makanan ni adalah MV. Okay. Ni walaupun kita nampak sama, yang ni CV lah, sorry. Kita ingat suhu. Isi padu air suling CV. Okay, isi padu awal walaupun sama tapi dia bukannya dimalarkan. Sebab kalau dia berbeza pun dia tak menjejaskan eksperimen. Okay, suhu akhir sebagai RV. So, bila kalau dapat soalan macam ni, soalannya tak perlu buat dengan lengkap, so tinggal tanda sahaja. Okay, bila dapat soalan, untuk ukur kamu kena ambil pembaris, letak pada hujung meniskus tu dan ukur. Okay, ukur dengan tepat. Dapat berapa? Untuk kacang gajus? 95. Boleh respon? 95. 95. Kalau dah ada unit, tak perlu letak. Kalau tak ada, kena letak. Okay, untuk roti kering? 45. 45. Untuk ikan kering? 50. Okay. Dah siap. Kalau kamu tulis dengan betul kat sini, okay, dapat 3 markah. Okay, pemerhatian. Kita nak mula tengok masuk soalan pemerhatian. Pemerhatian hanya boleh didapati apa yang tertulis di dalam jadual sahaja. Maksudnya apa yang kamu nampak dalam jadual. Jangan tulis luar daripada jadual. Jangan tulis pendapat kamu. Jangan tulis inference. Tulis apa yang ada dalam jadual je. So, point dia ialah, okay, jika kena tulis 2 pemerhatian, jika kena tulis 2 pemerhatian, tulis pemerhatian yang paling berbeza RV-nya. Maksudnya paling tinggi dengan paling rendah. Paling berbeza. Okay. Point yang kamu kena tulis adalah MV daripada jadual.
Tadi kita dah dapatkan kan MV daripada jadual, ada unit. Nilai yang ada unit. RV daripada jadual dan nilai yang ada unit. Bagaimana kita nak tulis? Boleh follow je ayat teacher ni. Tak ada masalah. Apabila, okey, daripada jadual tadi apa? Sampel makanan kan? Sampel makanan ialah, okey, disebabkan kita punya eksperimen tu kacang gajus. Sebab dia tak nilai, dia hanya penyataan. Kita ambil je lah kacang gajus. Okey, jap. Sebelum tu, teacher lupa. Okey, ni pemerhatian yang paling berbeza. Maksudnya, Allah Akbar. Kamu nampak macam mana? Okey, mesti ambil 95 dan 45. Ambil kacang gajus dengan roti kering. Sebab dia paling berbeza. Okey? Dia paling berbeza. Supaya memudahkan kita buat inference. Sekejap Teacher kena okey. Tuliskan pemerhatian dia. Macam mana pemerhatian dia? Apabila sampel makanan menggunakan kacang kacang gajus, bahagian meja, maka suhu air suhu air sekitar adalah 95 darjah Celsius. Okey, betul. Apabila sampel makanan ialah kacang gajus, maka maka teacher guna. Tak ada guna maka pun tak apa. Ambil je dia punya koma je. Suhu akhir air suling ialah berapa? 95 darjah Celsius. Teacher punya PowerPoint ada masalah sikit. Dia hang. Okey. Pemerhatian yang kedua, apabila sampel makanan adalah yang mana yang nombor 2? Roti kering. Roti kering. Bila itu adalah roti kering, Suhu air suling ialah 45 darjah Celsius. Okey, cukup. Dapat 3 markah. Cuma pemarkahan dia tu tak fix lah. Maksudnya kalau dia suruh kamu tulis 2, memang 3 markah. Kalau soalan kamu dia suruh tulis 1 je, mungkin 1 markah ataupun 2 markah untuk pemerhatian. Okay. So kita nak masuk inference. Okay, untuk inference. Inference adalah penjelasan atau sebab kepada pemerhatian. Kita tak boleh ulang. Okay. Kita tak boleh ulang pemerhatian yang sama. Ayat tu. Ayat maksudnya kita letak nilai tak boleh. Kita tak boleh letak nilai suhu akhir. Kita kena tafsirkan suhu air tu apa. Sebab inference tu tak hanya dapat daripada jadual, kita kena fikir. So, cara teknik teacher ajar ialah kita guna penyataan soalan. Sekarang MV dalam soalan adalah jenis makanan. Okey, kalau dia punya sama, maksudnya MV tu sama, jenis makanan tu tak boleh nak tukar kepada benda lain. Okey, tak apa kita guna, sama. So, ini adalah jenis makanan. Ada eksperimen yang berbeza. Kita nanti akan tengok apa eksperimen yang berbeza. MV soalan dengan MV jadual berbeza. RV dalam soalan adalah nilai tenaga.
Okay, bila MV ni RV dia berbeza, so kita kena tafsirkan. Suhu tinggi tu adalah nilai tenaga yang tinggi sebab lebih banyak tenaga haba dibebaskan. So sebab tu adalah inference lah yang sepadan dengan pemerhatian kita. Okay, maksudnya di sini kita gantikan dengan jenis makanan. Jenis makanan adalah, okey, penyataan paling tinggi dengan paling rendah kita tak boleh guna. So kita guna nama makanan tu. Okey, kacang gajus sebab pemerhatian pertama kita adalah kacang gajus. Inference pertama kita pun mesti kacang gajus. Jenis makanan adalah kacang gajus, koma. Ini kita gantikan dengan ni. Nilai tenaga ialah paling tinggi. Kita guna ni statement ni. Sebab 95 kan tadi. Jangan letak 95. Kita tafsirkan 95 sebagai nilai tenaga paling tinggi. Okay. Cikgu, Ya. inference memang boleh ulang pemerhatian Ulang macam mana tu? Kat pemerhatian kan dah buat kacang gaji, so dekat inference pun boleh ulang balik Okay. Dia bukan ulang balik. Cuba tengok kat sini. Bila dia kata nyatakan inference daripada pemerhatian satu. Maksudnya inference pertama mesti datang daripada pemerhatian pertama. So pemerhatian pertama kacang gajus, kena bagi sebab kepada kacang gajus tu. Faham Azrina? Faham. Okay. Okay. So kita guna ayat ni, jenis makanan adalah kacang gajus. Nilai tenaga adalah paling tinggi kerana pembakaran kacang gajus membebaskan paling banyak tenaga haba. Dapat? Dapat. Okey, pemerhatian inference yang kedua. Inference yang kedua apa tadi? Jenis makanan ialah ikan kering. Roti kering. Roti Roti kering. kering. Nilai tenaga paling rendah rendah. kerana membebaskan paling sikit tenaga haba. Cukup. Inference ni lah yang selalulah student hilang apa? Hilang markah sikit. Sebab dia tak tahu nak letak sebab tu apa dia. Okey, cara kedua ialah cara teacher nak cari yang sebab tu. Okey, tengok pada mana. Salah. Okey, tengok pada soalan dekat part ni. Tengok dekat sini. Dekat jadual. Sebab selalunya dekat jadual ni dia akan bagi apa yang nak ditafsirkan. So kita nak tafsir nilai tenaga. Itu dah lah. Maksudnya bila buat inference tu compare balik dengan soalan, compare balik dengan jadual supaya kita tak salah. Okay, sekejap masuk balik peningnya teacher hari ni. Okay, kenapa pula dia suka hang? Okay, inference dah. Dah siap inference. Termasuk pemboleh ubah. Pemboleh ubah di sini kamu lebih baik. Okay. Bukan lebih baik. Mestilah senang. Untuk mesti. Mesti guna daripada jadual. Okay. MV, RV tu mesti ambil daripada jadual. So, MV sekarang adalah sampel makanan. Allah, buruknya tulisan teacher.
So ayat dia yang teacher wajib guna untuk anak murid teacher. Okay. Guna ayat ni sahaja. Menggunakan MV ni kamu tukar. Maksudnya datang pilih soalan macam mana pun, guna ayat ni sahaja. Yang berbeza iaitu ni nilai kan. Tapi dalam eksperimen ni MV kita tak ada nilai. So iaitu kacang gajus, roti kering, ikan kering bagi setiap eksperimen ulangan. Okay. Wajib ada ni berbeza. MV berbeza. Guna MV berbeza. Iaitu apa dia? Semua letak. Full stop. RV pula. Okay. Kita guna ayat ini. Ukur dan rekod. Okay. Kalau depan ni adalah suhu akhir. Ukur dan rekod suhu akhir menggunakan alat radas apa? Termometer. Termometer. Kalau kamu guna RV tersilap dah tulis RV nilai tenaga, tak salah. Tapi kat belakang ini kamu guna kira dan rekod. Kira dan rekod. Nilai tenaga menggunakan, kamu kena tulis semua formula nilai tenaga. Wajib tulis. Kira dan rekod nilai tenaga menggunakan, tulislah formula yang panjang tu. Ada dalam jadual tadi kan? Okey, CV ni mesti melibatkan kepekatan ke, suhu ke, isi padu ke, apa sahaja yang ada nilai. Sebab nilai tu nanti kita nak letak kat sini ni. Okey, nilai dia tadi adalah isi padu, air, suling. So, guna ayat ni. Tetapkan CV-nya isi padu air suling iaitu 20 ml menggunakan, kita guna alat radas apa untuk ambil air 20 ml ni? Apa nama alat dia? Silinder penyukai. Jangan salah buat benda lain pula, picak gari ke, termometer ke. Okay, bagi setiap eksperimen ni, yang belakang ni tak apa. Full stop kat sini kalau pun dah guna cukup. GC makanan? Ha? Kalau guna GC makanan? GC makanan tak boleh. Sebab GC makanan, walaupun GC makanan tu berbeza, dia tetap tidak mempengaruhi eksperimen. Maksudnya macam ni. Pemboleh ubah dimalarkan, kita malar, kita malar tu maksudnya kita tetapkan dia pada satu nilai yang tetap, sebab jika dia berubah, dia memberi kesan kepada eksperimen. 20 ml air, kalaulah salah satu kita tukar kepada 50, jumlah haba yang diserap oleh air tu akan berbeza. Sebab molekul, bilangan molekul air dalam isi padu tu dah berbeza. Jisim makanan pula, konsep dia, jisim makanan tu, dia akan bakar. Tapi kita kira, dia walaupun jisim makanan tu berbeza, macam mana? Bila kita masuk dia dalam rumus, dia tak memberi kesan. Dia tidak memberi kesan kepada eksperimen yang lain. Sama tak juga dengan suhu awal. Okay? Ini table, sama yang tadi kita dah cakap. Pemboleh ubah kat sini. Cara mengendalikan, guna ayat yang sama sahaja. Okay. Nanti kamu buat nota, untuk teknik-teknik ni buat nota sendiri. Apa nak kena tulis, apa nak kena tulis untuk setiap soalan ni. Okay, kita masuk hipotesis. Hipotesis, kita mesti menghubung kait antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. So, lebih baik kita guna yang terdapat dalam jadual berbanding daripada soalan. Okay?
Dalam biologi ada 3 jenis pemboleh ubah. Jenis ayat dia. Yang pertama, hari tu teacher terangkan 2 saja kan? Sebenarnya 3. Teacher tertinggal yang enzim. Okey, continuous ataupun line graph. Kita guna ayat semakin-semakin. Semakin meningkat MV, katalah semakin meningkat keamatan cahaya, semakin meningkat fotosintesis. Kadar fotosintesis kat belakang. Ini MV, ni RV. Kita ada juga pemboleh ubah yang jenis kedua adalah graf bar. Graf bar atau pencatar bar ni melibatkan hipotesis yang tidak continuous. Discontinuous, maksudnya jika yang kita guna sekarang nilai sampel makanan kan. Okey, kita punya sampel makanan. Kita tak boleh buat semakin tinggi sampel makanan, semakin tinggi nilai tenaga. Ni ataupun suhu akhir ataupun nilai tenaga. Macam mana? Jika sampel makanan ialah kacang gajus, sebab kacang gajus tu mempunyai suhu air paling tinggi, maka suhu akhir, panjanglah suhu akhir ni, paling tinggi berbanding, ini MV ni gantikan dengan nilai MV yang lain. Maksudnya dalam eksperimen kita ada roti kering dengan ikan kering. So roti kering berbanding roti kering dan ikan kering. Okay. Maksudnya jika sampel makanan ialah kacang gajus, maka nilai tenaga paling tinggi berbanding roti kering dan ikan kering. Adalah kalau itu lebih kurang macam ni lah. Okey, yang kedua, contoh yang lain ni teacher letak adalah yang menggunakan hipotesis yang sama macam ni adalah nilai vitamin C. Jika sampel makanan ialah jus limau, maka nilai vitamin C paling tinggi berbanding jus apple dengan jus nanas. Yang ni terpulang dalam eksperimen bahan apa yang digunakan. Hipotesis yang ketiga special adalah untuk enzim. Sebab enzim bila graf suhu, graf suhu macam ni, pada 37 dia punya tindak balas enzim paling maksimum. So hipotesis dia untuk suhu enzim, kita boleh buat yang ni. Yang paling tepat yang ni. Kalau kamu buat semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar tindak balas enzim sehingga suhu 37. Itu pun boleh diterima, tak salah. Sebab bila kita ada graf, kita kena pecahkan graf ni untuk membaca. Okay, so hipotesis dalam eksperimen ni apa? Dah buat dah tadi kan? Jika sampel makanan ialah kacang gajus, maka nilai tenaga paling tinggi berbanding roti kering dan ikan kering. Okay? Salah apa ni? Okay. Seterusnya, dalam tu ada membina jadual. So, bila kamu bina jadual ataupun rekod data yang dikumpulkan dalam eksperimen, mestilah mengandungi tajuk-tajuk berikut. Mesti follow tajuk ini dan masukkan dia ke dalam jadual kamu. Yang kedua, mestilah ada unit.
Unit tulis di atas. Maksudnya di kotak atas ni. Bila kat sini, okey, sampel makanan tak ada unit. Yang ni ada unit. Yang ni ada unit. Tenaga diukur dalam unit joule. Okay. So, bila bina jadual, kamu pindahkan, pindahkan yang dua ini. Yang dua ni daripada jadual pertama dalam soalan. Okay, hanya pindahkan kacang gajus, roti kering, ni kering. Kenaikan suhu air adalah suhu akhir tolak awal. Kita nak dapatkan perbezaan suhu. Dan kamu kira nilai tenaga menggunakan rumus ini. Yang ni yang teacher cakap tadi. Bila jisim makanan berbeza, dia tak memberi kesan. Sebab kita akan bahagikan dengan jisim makanan. 4.2 ni adalah nilai malar. Untuk, apa? Tak ingat dah teacher apa dia. Muatan haba tentu air. Kan? Dan ini kenaikan suhu. Okey. Dah buat dah kan? Sama tak jawapannya? Sama. Sama. Okey. Bila nilai tenaga kat sini, andai kata kamu dapat perpuluhan ataupun yang panjang-panjang, katalah 3, 0, 0, 0 tak payah. Okey, katalah kamu dapat titik perpuluhan yang panjang, kamu kena bundarkan mengikut, kamu tetapkan sendiri. Selalunya 2 lah titik perpuluhan. Okey, 2 titik perpuluhan bagi sama kat tepi ni. Okey, bila bina jadual, unit dan kenaikan suhu. Salah ni unit ni. Joule saja. Okey. Dan seterusnya melukis graf. Bila kita melukis graf, kita mestilah guna RV lawan MV. RV pada paksi Y, MV pada paksi X. Kita kenal pasti daripada soalan apa yang dia nak, graf garis ataupun carta bar, graf bar. Daripada soalan selalunya dah ada. Mesti dilabel dan unit skalanya betul dan seragam. Skala betul dan seragam. Semua poin dipindah dengan betul. Semua poin daripada jadual dipindah masuk ke dalam graf dengan betul. Bentuk graf adalah kemas tanpa pembaris. Ni khas untuk bio bio tanpa pembaris. Jangan buat style fizik. Dan tidak boleh tarik kepada origin. Maksudnya graf bio dia kadang-kadang tergantung macam tu je. Kamu hanya tanda titik ke titik sahaja. Kalaulah titik tu macam terpesong-terpesong sikit tu, tarik dengan kemas je. Jangan gatal pergi sambung dekat bawah ni, okey? Dia tak sama macam fizik. Okey, so kita kenal pasti graf garis.
Line teacher hilang Teacher terang sampai mana tadi? Graf tu. Carta. Okay, graph bar Sampai berhenti kat graph bar. Okay, untuk graph bar, saiz yang kamu lukis mesti sama. Saiz bar tu mesti sama besar. Jarak antara bar kena sama saiz dan kena ada ruang antara paksi. Okay, paksi Y ni kena ada jarak. Tak boleh rapat. Okay. Kena belajar beza graph bar dengan histogram. Jangan buat maths punya graph. Okay. So, daripada soalan teacher kata dah ada dah apa yang dia nak. Okay. Gunakan kertas graf yang disediakan. Data daripada jadual, lukis satu carta bar untuk menunjukkan nilai tenaga dalam setiap sampel makanan. Mana dah graf bar yang tadi? Kalau teacher tekan previous nanti dia hilang. Okey, dapat tangkap lagi graf bar tadi yang mana? Okey, ini jawapannya. Okey. Kacang gajus nilai tenaga dia berapa? Kat sini 3,000 lebih. So, roti kering dan juga ikan kering. Okey, bila lukis graf bar, dalam dia tak payah lorek. Dia akan kosong sahaja. Dan kalau kertas graf tu macam pekat sangat kan dia punya ink tu kan, kamu tekan pensel kamu lebih kuat sikit. Nak bagi nampak bar tu. Tapi jangan lorek-lorek pula. Lagi pergi lorek, buat bulat-bulat. Jangan. Tak boleh. Okey. Seterusnya kita tengok menulis hubungan berdasarkan graf. Maksudnya soalan dia nak berdasarkan graf, hubungkan. Apakah hubungan antara sekian dengan sekian? So kalau soalan kita ni, berdasarkan carta bar yang anda lukis, nyatakan hubungan antara sampel makanan dan nilai tenaga. So daripada soalan ni kita ada ni MV, ni RV. So bila kata hubungan kat sini, ayatnya sama dengan hipotesis. Tulis je ayat hipotesis tu. Okay. Ini ayat hipotesis Cuma MV dengan RV tu kena berdasarkan graf lah. Janganlah berdasarkan hipotesis kamu. Kadang-kadang dalam graf dia guna MV RV soalan. Sedangkan hipotesis yang kamu tulis awal tadi guna MV RV jadual. So kena tengok betul-betul soalan, MV apa, RV apa, bentuk ayat sama macam hipotesis. Okey, dan kita membuat penjelasan. Penjelasan tu berdasarkan macam inference lah. So kalau ini fotosintesis. Contohnya, semakin bertambah jarak, semakin rendah kadar fotosintesis. Okey, sebab apa? Bila jarak semakin jauh, okey, ataupun bila jarak semakin berkurang, semakin kurang cahaya dibekalkan kepada tumbuhan. So, bila kurang cahaya, keamatan cahaya kurang, kadar gelembung yang dibebaskan kurang. Ya, kadar fotosintesis berkurang. Ini adalah untuk contoh fotosintesis. Kalau untuk yang kita punya ni, bila nak nyatakan hubungan antara sampel makanan dengan nilai tenaga, so kita kata jika sampel makanan adalah kacang gajus,
maka nilai tenaga paling tinggi berbanding roti kering dan ikan kering. Titik. Okey, kerana apa? Kerana pembakaran kacang gajus membebaskan banyak tenaga, okey, dan diserap oleh air. Itu je lah. Okay, ayat yang sebab tu kadang-kadang sama je dengan inference. Okay, sama je dengan inference. Boleh? Boleh. Boleh. Dekat ni rasa kertas 3 senang tak? Senang. Senang sebab dia kita tolong. Tak, senang sebab dia ulang-ulang yang tu juga. Dia tak macam kertas 2, bab lain. Dia satu je, so jawapan dia hampir sama je. Okey, menulis hubungan yang ni yang kita dah bincang hari tu, enzim. Sama juga. Okey. Dan sekarang kita tengok hubungan antara ruang dan masa. Ruang dan masa adalah perubahan tentang apa yang nak dilihat apabila masa bertambah. Ini kebanyakan pada eksperimen yang berkadar terus dengan masa. Maksudnya masa tu jadi mala. Sekarang masa jadi mala. Bila masa jadi mala, dalam eksperimen tu, dia boleh bina soalan baru kat kamu. Jika masa bertambah, apa berlaku? Okay, ini adalah contoh soalan fotosintesis. Okay, terangkan hubungan antara kepekatan natrium bikarbonat berkadar terus dengan masa. Okay, ini soalan glamour juga. Nanti kita akan buat lagi latihan untuk soalan yang ni. Maksudnya, bila masa tu meningkat, kepekatan natrium bikarbonat tu akan berkurang. Okay, bila semakin berkurang, fungsi dia adalah untuk membekalkan karbon dioksida. So, karbon dioksida semakin berkurang untuk digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tak apa, kalau tak faham lagi statement yang ni tak apa, nanti kita buat. Okay, untuk soalan fotosintesis. Okay, meramal. Meramal, okay, mesti menjawab berdasarkan situasi yang diberi. Dengan kaitkan dengan soalan yang kita tengah jawab tu, soalan sedia ada. Okay, cuba jawab dengan berhati-hati dan jangan lupa menulis ramalan anda dan berikan sebab dan kesan. Mesti berdasarkan data yang diperolehi. Maksudnya data yang sedia ada. Okay, maksudnya macam ni. Jom kita tengok. Eksperimen ini diulang dengan menggunakan 2 gram isi rong kelapa kering. Semalam siapa tanya teacher isi rong tu apa? Isi rong tu dia punya kelapa. Yang kelapa kita makan tu kita panggil isi rong yang putih tu. Okay. So, kita kena ramalkan nilai tenaga. Bila nak ramalkan nilai tenaga, kita kena pasti isi rong kelapa ni agak-agak dia tinggi tak nilai tenaga dia berbanding kacang kacus. So, kena ingat sikit lah konsep nilai tenaga. Antara karbohidrat, protein dengan lemak, yang manakah mempunyai nilai tenaga paling tinggi? Ada jawapan? Antara lipid, protein dan lemak. Yang mana ada nilai tenaga paling tinggi? Tak ada? Tak tahu? Tak tahu. Mestilah lemak. Sebab itulah orang kurus tak nak makan lemak banyak-banyak. Okay. So, kita meramalkan dia mempunyai lemak yang tinggi. Bila kita ramalkan dia mempunyai kandungan lemak yang tinggi,
Kan kelapa kering ni santan, lemak. Okay. So kita nak, bila kita guna gram yang sama, kita nak ramalkan nilai tenaga dia. Okay. So dalam soalan, nilai tenaga paling tinggi adalah kacang gajus. Berapa nilai dia? Dia baca kat teacher tak? Teacher malah nak tekan previous, tekan nanti hang lagi. Berapa ribu tadi? Oh, anak-anak muridku. 2730. 2730. 2730 Joule. So, bila kita nak tulis ramalkan ni, kita tulis dengan cara lebih tinggi. Okay. Lebih tinggi daripada 2730 Joule. Full stop. Ini ramalan kita. Ramalan kita guna nilai daripada soalan. Soalan yang sedia ada kita tengah jawab tu. Okay, lebih tinggi daripada 2730 Joule. Lepas tu kita berikan sebab. Kerana isi rong kelapa kering mengandungi lebih tinggi jumlah lemak. Okay, ada jumlah lemak yang tinggi. Okay. So, pembakaran isi rong tersebut, isi rong kelapa kering menghasilkan, kamu boleh buat tenaga haba pun boleh, ataupun kamu terus tulis nilai tenaga. Nilai tenaga yang tinggi. Okay. Urut tulisan teacher. Boleh? Soalan ramalkan. Kita tulis kat ramalan tu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Cara jawab, lebih tinggi ataupun lebih rendah. Lepas tu baru kita bagi sebab dia. Okay. Okay, definasi secara operasi. Kamu petang ni ada kelas ke? Tak ada. Tak ada. Takut teacher telah jawab tu. Jangan nak habiskan. Perkara yang mesti ada, hari tu teacher terangkan dah. Apa, macam mana kita dapatkan perkara tu daripada eksperimen dan apa faktor yang mempengaruhi. So kita rujuk MV dengan RV yang terdapat dalam jadual. Di mana kita kaitkan istilah dengan teori yang dikaitkan dengan eksperimen ditunjukkan oleh RV. Ditunjuk oleh RV ni datang daripada RV kotak. Teacher ni tahun tu teacher pakai kotak. Okey, RV jadual Lepas tu RV tujuan, maksudnya RV daripada soalan dipengaruhi oleh MV. Faham tak apa yang teacher tulis ni? Faham. Faham? Okay, jadi kita cuba jawab. Apa yang dia nak? Nilai tenaga makanan. Pindahkan benda ni ke permulaan ayat. Apa yang dia nak? Nilai tenaga makanan ialah Kuantiti tenaga yang terdapat dalam makanan untuk melakukan sesuatu aktiviti. okey, tu panjang sangat tu. Kita nak ambil sikit je teori tu berdasarkan eksperimen yang kita buat. Tadi Azina bagi apa? Kuantiti tenaga yang terdapat dalam makanan. Okey, boleh buat kuantiti, teacher ubah slide sikit.
kuantiti tenaga yang terhasil daripada pembakaran. Yang dalam soalan kita bakar untuk dapatkan nilai tenaga tu. Okay? Ataupun kalau tak ingat kuantiti tenaga ni, kamu boleh juga buat apa yang ada dalam soalan tadi. Yang teacher ingat ialah penghasilan tenaga haba. Okay? Dalam soalan tu ada. Boleh ambil poin kat situ. Daripada pembakaran sampel makanan. Okay. Full stop. Tak full stop lagi. Okay. Teacher tukar. Ditunjukkan oleh RV kan? Okay. Apa RV dalam jadual? RV dalam Suhu jadual. akhir. Okay. Ditunjukkan dengan suhu akhir. Kamu salinlah sampai habis. Stop. Lepas tu RV soalan nilai tenaga. Nilai tenaga dipengaruhi oleh Allah buruknya. Tulisan siapa yang paling buruk kat sekolah tu sekarang kau mengalami perasaan teacher boleh buruk. Dipengaruhi Allah Akbar. Mana tadi? Sampel makanan. Dipengaruhi oleh sampel makanan tu kena letak boleh? Kena letak berbeza belakang dia. Teacher tertinggal ke berbeza? Sorry. Dipengaruhi oleh sampel makanan berbeza. Teacher punya ni hang lagi. Teacher, kalau yang nilai tenaga tu dah betul tapi saya salah RV yang dekat ayat tu. Dikira 2 markah Depend pada soalan dan depend pada tahun tu punya pemarkahan lah. Okay, cuba bagi ayat kau dekat boleh tarik? Boleh tarik. Boleh bagi kat chat. Teacher tengok. Okay, siapa-siapa nak teacher semak, boleh juga bagi dekat chat. Okay, nak habis sikit lagi. Ada? Okay. Definisi secara operasi dah hilang dah yang tulis tadi. Okay. Kita guna ayat ni. Okay, istilah tu kita guna daripada nilai tenaga makanan. Definisi operasi ni soalan glamour dan sering hilang markah oleh calon. Okay, ialah teori kita kena kaitkan dengan eksperimen. So teorinya tadi kuantiti tenaga haba yang dibebaskan apabila makanan dibakar ataupun yang Azrina buat tadi kuantiti tenaga yang tersimpan dalam makanan tu. Okay. Ditunjukkan oleh
ditunjukkan oleh arfi kotak. Arfi kotak tadi, suhu akhir air suling, stop. Okay. Arfi tujuan, kita ambil nilai tenaga. Kalau teacher kata kertas 3 ni senang sebab semua dah ada dalam soalan. Cuma kita ambil letak kat mana-mana. Kalau kamu ingat ayat-ayat yang teacher tolong ni, tak ada masalah besar untuk dapat markah banyak. Okay. Sampel makanan yang berbeza teacher tertinggal. Okay, kamu hanya ubah yang warna merah tu saja. Yang warna merah saja ubah untuk soalan yang berbeza. Yang lain guna ayat yang sama saja. Yang hitam tu guna yang tu sahaja. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, akhir sekali pengelasan. Kita kelaskan apa yang diberi dengan berhati-hati. Selalu bagi dua benda lah untuk bukan dua benda. Dua kumpulan dan bahan-bahan yang hendak dikelaskan. So, kalau dia suruh kelaskan bahan dan radas, pastikan kenal pasti mana bahan, mana radas. Radas selalunya kita boleh guna semula. Manakala bahan selalunya kita tak boleh guna semula, kita guna habis terus. Tapi kena ingat bilangan data dalam kotak tak semestinya sama. Okay, tak semestinya belah sini 3, belah sana 3. So sekarang kamu kena kelaskan sampel makanan berikut berdasarkan kelas makanannya. Okay, nasi, karbohidrat. Okay, putih telur, protein. Butter, lipid. Ikan, protein. Udang, protein. Ubi keledek, karbohidrat. Minyak jagung, lipid. Okay. So apa yang ayat teacher tadi tak semestinya ketiga-tiga ni mempunyai bilangan yang sama. So ini adalah selalunya teacher kata markah percuma ni. Senang dapat 3 markah. Dalam kertas 2 belum tentu nak dapat 3 markah punya senang macam ni. Kelaskan sahaja. Okay. So kita dah habis dah untuk hari ini. Dalam soalan kertas 3 yang pattern baru, kan ada soalan yang sama kan? Ni nilai tenaga ni. So kamu kena jawab. Okay, langkah-langkah pun dah ada. Okay, cara menjawab tu dimula dengan jadual dulu. Okay, buat nanti jadualnya. Okay, rekod suhu akhir, tuliskan nilai tenaga, kira nilai tenaga, langkah berjaga-jaga dalam eksperimen ini. Teacher ada sebut tadi tapi teacher tak nak ulang, cari balik. Buat hubungan antara nilai tenaga dan sampel makanan, terangkan jawapan anda. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan dan cara mengendalikan pemboleh ubah dimalarkan. Berdasarkan keputusan, nyatakan definisi operasi bagi nilai tenaga. Dan akhir sekali, kelaskan maklumat berikut mengikut kelas makanan. Ini saja homework untuk kamu hari ini. Buat yang ni. Boleh? Boleh, teacher. Boleh. Okay.
Nanti dah siap, hantar dekat teacher untuk teacher semak ayat kamu tu. Supaya dia tak terkeluar daripada kehendak teacher.